So hello guys, welcome back to my channel. For siapa yang baru subscribe kat channel aku, nama aku Iman. For siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. So macam biasa, aku nak review kat korang pasal Ugreen. Kalau korang tahu, Ugreen ni sekali dia hantar memang dia hantar banyak terus barang. So untuk kali ni dia hantar 5 item untuk aku review kat korang. So dalam banyak-banyak barang tu, dalam 5 tu aku takkan buat satu video satu item. Kita akan buat bundle terus dalam video ni. Kita akan buat banyak-banyak terus review. Satu-satu barang tu aku akan go through je. Aku takkan review detail sangat. And nak tahu barang apa, jom kita tengok. So kalau korang tengok video yang sebelum ni, aku dah review kat korang pasal dia punya plug ni yang 100 watt ni. Yang ni kau boleh tengoklah video aku yang lepas ataupun aku akan letak je dekat atas ni. So korang boleh pergi tengok video tu. Tapi untuk video kali ni aku nak review kat korang 5 item, which is the first item dia ada bagi kat aku PD car charger. Lepas tu Hi-Tune H3 earbud. Yang ni earbud lagi. Lepas tu dia ada bagi juga magnetic wireless charger, USB-C multifunction adapter ataupun USB-C hub. And then the last one which is desktop phone stand untuk letak korang punya phone. Jom kita tengok the first item. Kita akan tengok desktop phone stand dulu. So this is the box. Dekat sini dia dah tulis dah terang-terang dekat situ, desktop phone stand, hands free for comfortable life. Dekat bawah tu dia ada tulis folding design. Lepas tu 45 degree adjustment, suitable for smartphone korang lah, size smartphone korang tu. Lepas tu suitable for phone yang size yang besar kat situ. Macam aku pakai iPhone 13 Pro Max yang size dia memang besar dah, tapi dia cakap kat sini boleh pergi sampai 7.9. Kalau phone yang besar lagi, boleh guna dekat dia punya stand ni. And then dia ada silicone protection dekat bahagian pemegang phone tu. Nanti kita akan tengok kat dalam. Dekat belakang kotak ni dia ada tulis dia punya instruction lah macam mana nak pasang pemegang ni, dia punya stand ni. So jom kita buka dia punya kotak ni. Tak nak buang masa, kita tengok ada apa kat dalam kotak. Kat dalam kotak ni ada satu kotak kecil ni. So dekat dalam kotak kecil ni dia ada stick, dia ada batang untuk nak dirikan. Lepas tu dia ada skru panjang ni dengan dia bagi sekali dengan Allen key. So Allen key ni korang kena ketatkan lah nanti. So kalau kita tengok kat sini, dia punya base ni ada tulis Ugreen. And dia punya base of course akan berat sikit untuk nak bagi dia stable nanti bila kau letak phone nanti. Lepas tu dia punya phone holder ni macam aku cakap tadi, dia ada silikon, which is dia ada rubber untuk pegang ataupun untuk gripkan korang punya phone. And dia punya build quality plastik, actually totally plastik. Daripada atas sampai bawah semuanya adalah plastik, kecuali dekat sini je dia letak silikon ataupun rubber untuk macam aku cakap tadi, dia nak pegang korang punya phone, tak nak bagi jatuh kan. Cara pasang dia memang senang. Kau just ambil dia punya base and pasang dia punya batang ni ataupun dia punya stick ni. And then ambil dia punya pemegang ni, pasang dekat atas sekali. So akan ada 3 compartment, dia punya base, dia punya stick and dia punya pemegang tu. So after kau dah masukkan semua, kau kena terbalikkan dia punya pemegang ni. Lepas tu ambil dia punya skru yang panjang tadi tu, kau masukkan dekat bahagian bawah ni and ketatkan dengan menggunakan dia punya Allen key yang dia dah sediakan tu. So make sure dia betul-betul ketat supaya dia tak bergerak ataupun dia tak longgar, so that korang letak phone nanti dia akan jadi secure. Kalau kita tengok dekat bawah tu, dekat dia punya base tu pun ada dia letak macam rubber ataupun getah tu dekat 4 penjuru tu. Tak nak bagi dia macam slip ataupun licin dekat atas meja. Kalau korang letak atas meja kan, dia tak ada akan jadi licin nanti sebab dia dah ada dah rubber tu untuk elakkan geseran. So after korang dah pasang, dia akan jadi macam ni. Korang boleh tengok dia boleh tip up and tip down 45 degree tadi kan, dia dah cakap dekat dia punya kotak tu. So kalau aku letak aku punya phone kat sini, memang secure guys. Look at this. Dia memang secure. Kalau kau nak dongakkan dia pun okey, 45 degree. Kalau nak tegakkan dia pun okey, dia tak jatuh. Aku pakai ni phone ni, tengok dia macam dah separuh kat sini. Boleh dikatakan stable jugalah, tak jatuh. Tapi kalau korang nak lagi stable, pasang ataupun letakkan macam ni. Yang ni dia lagi stable lah. So sesuai untuk kalau korang nak buat video ke, nak buat story ke, tak nak bagi bergegar kan, selain daripada guna gimbal, guna ini je memang senang. Dia dah secure dah kat sini, dia dah ada silikon. So memang safety lah. Kalau korang letak phone korang kat situ, dia tak akan jatuh. Tu dekat barang yang pertama. Kita tengok barang yang kedua yang Ugreen bagi kat aku. Kita tengok the next thing, which is dia ada bagi yang ni kecil sikit. PD car charger ataupun tempat untuk korang charge phone korang ataupun apa-apa dekat dalam kereta. Biasanya benda ni memang kat dalam kereta lah, letak dekat tempat cigarette tu kan. So dekat sini dia tulis PD car charger. Apa maksud PD tu aku dah bagi tahu dah video yang sebelum ni. PD tu maksudnya dia cepat lah, dia punya charge tu memang cepat. So kat situ dia dah tulis overcharge protection. Dia ada overcharge protection. Lepas tu dia ada over temperature protection. Tak nak bagi panas sangat sebab kalau letak dalam kereta ni, memang kereta akan jadi panas kan. So kalau kau masuk kereta tengah-tengah cuaca panas tu, kau terus charge, dia akan lagilah panas. Tapi dia ada kat sini over temperature protection. So no need to worry, dia akan sejukkan. Bukan dia akan sejukkan lah, maksudnya dia ada boleh kawal dia punya suhu tu, nak bagi normal je, tak adalah macam over temperature. Lepas tu the last one dia ada tulis kat situ fast charging juga. Dia ada 24 watt power ni. Dekat belakang dia ada specification lah macam biasa. Jom kita buka dia punya kotak ni, tengok ada apa dekat dalam. Of course dia akan ada dia punya barang tu lah.
So buka-buka je memang betul dia ada barang dia tu terus. So dekat bawah tu kalau kau terbalikkan dia ada dia punya user guide yang kecil tu je. So, benda ni actually tak perlu baca pun user guide. Memang semua orang dah tahu dah. Buka, ambil daripada kotak, dia cucuk dekat korang punya port dekat dalam kereta tu dan ready to go. Tapi apa yang bezanya kat sini kan, dia punya size tu memang kecil nak dibandingkan dengan yang lain ataupun yang aku dah review sebelum ni daripada Ugreen. Kalau kau tengok kat sini, yang sebelum ni dia punya size yang ni besar macam ni. Tapi yang baru ni boleh dikatakan size dia ni separuh lagi kecil daripada yang sebelum ni. Yang ni yang sebelum ni yang aku pernah review, and yang ni yang baru ni. So apa yang aku suka lagi pasal benda ni yang baru ni, dekat sini dia ada dua port dekat sini, port type A and port type C. And apa yang bestnya dia ada PD kat situ. PD tu macam aku cakap tadi, dia punya power tu ataupun dia punya voltage tu agak kuat, and korang boleh charge phone korang secara orang cakap cepat lah. Dia akan bagi fast charging dekat phone korang. So contohnya macam aku pakai iPhone aku sekarang ni dia just ada type C to type C, dia tak ada type A to type C. So siapa yang pakai type C to type C, korang boleh lah guna benda ni, and dia akan boleh bagi korang PD charge. Memang charge dia memang cepat. The next item yang dia bagi kat sini which is USB-C multifunction adapter ataupun USB-C hub. So dekat sini kau boleh tengok dia ada beberapa port dekat sini yang advanced sikit. Kalau macam sebelum ni aku dah pernah review dah USB hub ni, tapi dia tak ada banyak port sangat. Tapi yang ni dia ada banyak port. Nak tahu ada port apa, nanti aku akan tunjuk kat korang. Kita tengok dulu ni bahagian kotak dia. Dia tulis kat situ 4K HD. So kalau kau nak guna untuk screen, dia boleh display in a 4K resolution lah. Lepas tu the next thing dia ada high speed. Maksudnya dia punya transfer data tu, kalau kau nak letak memory card kan, kau nak transfer gambar ke video ke, dia akan lagi laju lah. Lepas tu dia ada fast charging. Kalau kau nak charge phone korang ke, dia akan fast charging juga. And then the last one dia ada stereo sound. What? Ada audio kat sini? Dia ada audio. Dia ada audio port kat situ. Nanti kita akan tengok. Dekat bahagian belakang kotak dia ada macam biasa specification. Aku tak nak sentuh. Kita buka dia punya kotak. So buka dia punya kotak ni, kau dah boleh nampak dah dia punya device tu sendiri ataupun dia punya barang tu. Dekat situ dia ada tulis Ugreen. So basically ni dekat bahagian atas dia lah. And the thing yang aku suka pasal Ugreen ni kan, dia akan sentiasa label ataupun dia akan sentiasa letak dia punya brand tu, which is Ugreen. Dekat kabel pun kan, kabel yang kecil pun dia ada juga tulis Ugreen. So each of the device ataupun each of the gadget yang Ugreen buat ni, dia akan ada dia punya nama ataupun dia punya branding tu sendiri, which is okay, aku suka. Jom kita tengok balik dekat dia punya USB hub ni. Dekat bahagian bawah ni dia ada tulis USB-C multifunction adapter, and dia ada labelkan juga setiap port tu. Macam kat sini dia ada 3 USB type A, USB 3.0 dia tulis kat situ, and dekat belah kiri yang bulat tu which is dia punya audio port lah untuk korang nak dengar, untuk korang cucuk korang punya headphone ataupun earphone kat situ. Dekat sebelah satu lagi kau boleh tengok kat situ dia ada display port kat sini. So dia punya display port ada dua, which is HDMI display port and VGA. Kebanyakannya sekarang ni memang dah ramai yang pakai HDMI, tapi kalau korang yang macam still pakai VGA, dia still ada juga kat sini. Lepas tu yang belah tepi last sekali tu dia ada untuk internet. Kat sini dia tulis gigabit. Gigabit biasanya untuk inilah, untuk internet lah, untuk LAN LAN kan, untuk LAN. So kau cucuk dekat sini, kau boleh guna internet dekat sini. So siapa yang pakai basically laptop ataupun MacBook lah contohnya kan, dia tak ada macam port semua ni, dia tak ada port type A, maybe ada tapi tak banyak. Tapi kalau kau nak guna port lain, macam contohnya dekat sini ada HDMI kan, kalau dekat laptop tak ada HDMI, so kau boleh gunalah this device USB-C hub ni untuk connect dengan banyak benda. Dia macam extension korang lah, extension untuk korang punya laptop ataupun komputer. Dekat tepi ni dia ada port untuk korang masukkan korang punya SD card ataupun micro SD card untuk korang transfer gambar, video ataupun apa-apa file yang korang nak daripada phone korang ke, daripada kamera korang ke komputer korang ataupun PC korang. So kat sini dia ada dua port dah, and dekat sini dia punya kabel kau boleh tengok dia USB-C guys. Yang ni dia memang dah sekalikan lah dengan dia punya hub ni. So kalau rosak kabel ni, no need to worry sebab dia ada lagi satu port dekat sini USB-C juga. So kau boleh guna USB-C ni untuk transfer juga, ataupun guna USB-C ni untuk korang nak charge phone korang ke ataupun device korang. Aku dah pakai ni 2-3 hari and aku dah try untuk transfer aku punya footage semua. So bagi aku dia punya transfer tu memang cepat. Memang aku rasa ada perbezaan lah nak dibandingkan kalau aku guna terus daripada micro SD card aku tu terus cucuk dekat aku punya PC ni, agak lambat. Tapi kalau guna hub ni dia laju sikit. So perbezaan masa kat situ agak boleh jimat masa lah kalau korang guna USB-C yang daripada Ugreen ni. The next item dia bagi which is magnetic wireless charger. So ni adalah wireless pack tapi dia magnetic, sesuai untuk pengguna iPhone macam aku ni, and untuk iOS pun boleh juga, tak ada masalah. Nanti kita akan bagi tahu satu-satu dia punya kelebihan dan kekurangan dari segi voltage sebab dia ada perubahan ataupun dia ada beza sikit. Kita tengok dia punya kotak dulu. Ni dia punya kotak dekat luar, dia ada tulis magnetic wireless charger. Dekat situ dia tulis fast charging, magnetic attach and featuring smart protection. Dan dekat bahagian belakang kotak tu dia ada tulis dia punya specification. So kat sini dia ada tulis yang output 15 watt maximum,
problem. Tapi kalau untuk iOS device dia just 7.5 watt saja. So dia jadi lambat sikit lah kalau nak charge dekat iOS. Tapi tak apa, jom kita tengok dekat dalam kotak dia. Once kau buka dia punya kotak tu, dah ada dah dia punya charger tu ataupun dia punya wireless charger pad tu. So kau boleh tengok dia ada type C kat situ, kabel type C. Yang kabel ni dia dah memang lekat dah kat situ, memang kau tak boleh nak cabut. So kalau kabel tu rosak, memang kau dah tak boleh guna dah dia punya wireless charger ni. So dekat situ dia ada tulis Ugreen dekat dia punya charger tu. And actually dekat bahagian yang dia tulis Ugreen tu adalah bahagian belakang dia. At first aku ingat yang ni bahagian depan dia, tapi ni adalah bahagian belakang dia, ni adalah bahagian depan dia. So bahagian ni lah yang dinamakan magnetic, yang ada magnetic tu, and korang akan charge phone korang dekat sini. So cara nak charge memang senang, kau just ambil phone korang and just lekatkan je. Sebab dia magnetic kan, dia akan melekat and dia akan charge lah phone korang. Tapi sekarang ni aku tak connect dengan aku punya plug, so dia tak masuk lah dia punya power tu. Tapi memang aku suka dia punya magnet ni. Dia punya magnet memang ketat, memang susah untuk jatuh lah. Just lekatkan macam tu je, dia dah melekat dah. Separuh wireless saja kau letak, aku ingat ke dia dah masuk dah dia punya power tu, dia punya charge tu dah masuk dah. Tapi tak masuk sebab aku tak letak betul-betul. Tapi yang ni nak make sure yang dia dah masuk dia punya power tu, dia akan melekat. Kalau dia tak melekat tu maksudnya dia tak masuk dia punya power. So kat sini dia dah melekat, that's mean dia dah masuk dia punya charging tu. Dia punya kabel ni aku boleh katakan dalam 2 meter jugalah. Dalam 2 meter panjang satu depa macam ni. Dalam 2 meter panjang. So memang panjang. Kalau korang letak atas korang punya meja ke, nak buat desk setup ke, memang okey. Dia punya size pun memang kecil je, memang ngam-ngam je dengan phone aku yang besar ni. Nampak memang nice lah. Kalau kau pakai phone yang kecil kan, kau letak memang kau akan nampak macam dia takkan jadi lebih daripada phone korang. Dia just kecil je. Macam aku pakai iPhone 13 Pro Max ni, size yang Pro Max ni, dia just ngam-ngam je kat sini. Nampak kecil dia punya pad ni, wireless pad ni. And then the last one kita tengok ni adalah earbud daripada Ugreen. Memang aku ingat ke Ugreen ni sekali tu je buat earbud kan. Sebab sebelum-sebelum ni dia dah buat dah earbud. Aku pun dah review banyak earbud daripada Ugreen, tapi sekali lagi dia ada hantar aku earbud. Tapi earbud ni bukan yang macam yang sebelum-sebelum ni. Earbud ni dia lain sikit. Nanti aku tunjuk. So earbud ni nama dia H3, Ugreen H3 Hi-Tune H3 True Wireless Stereo Earbud. Bluetooth kat situ dia tulis. So ni dekat bahagian belakang ni dia ada dia punya specification and dia punya mood lah. Kalau kau nak skip apa semua, mood dia ada kat sini. Kita tak nak tengok lagi. Kita buka kotak dia, kita tengok ada apa kat dalam. Okay, once kau buka, dekat belah kiri tu, dekat bahagian atas tu, kau boleh tengok dia ada user manual. Kau tarik je dia punya user manual tu and kau akan nampak lah dia punya user guide kat situ. Tapi aku tak nak sentuh banyak sebab dia punya user guide agak panjang kat situ. Kita tengok dia punya earbud terus. So dekat dia punya earbud ni, dekat bawah tu ada satu kotak kecil. Dekat bawah kotak kecil tu dia ada charging cable. Dia ada sediakan charging cable type C. Pendek je dia punya charging cable ni, standard untuk earbud. Memang dia sediakan yang pendek punya. And then kita letak kat tepi. Kita tengok dia punya case ni pula. Ni dia punya earbud ataupun dia punya case. Kalau aku tengok kat sini, memang aku suka dari segi dia punya size dia. Sebab dari segi size dia memang kecil, memang teeny tiny compact punya size. And dari segi dia punya texture agak macam nampak macam apple sikit lah. Sebabnya dia macam reflective and shining sikit kat sini. Dekat bahagian belakang tu kau boleh tengok dia ada macam aluminium kat situ, tapi realitinya adalah plastik. Dia macam aluminium. And dekat bawah tu dia ada satu button. Button tu adalah reset button. Kalau kau nak reset dia punya Bluetooth, kalau ada Bluetooth masalah ke, kalau ada satu dah pairing, satu belum pairing lagi, kau boleh set dekat situ. Kau masukkan kedua-dua earbud dalam dia punya case ni and tekan dia punya button tu and dia akan reset dia punya Bluetooth tu. So once kau buka dia punya earbud ni, kau akan nampak dia punya earbud lah. Once kau buka dia punya case, kau akan nampak dia punya earbud. So tarik keluar dia punya earbud ni. Inilah perbezaan yang aku cakap nak dibandingkan dengan earbud yang sebelum ni, yang pernah aku review, which is dia punya earbud ni yang jenis macam ni. Dia bukan yang bergetah yang masuk kat dalam telinga tu. Aku tak sure macam mana dia punya nama kan. So inilah dia punya bentuk earbud ni. Aku memang suka dia punya bentuk yang macam ni. And dia punya kelemahan kat sini, which is dia tak ada ANC lah. Dia tak ada ANC, dia tak ada noise cancelling. So ni je dia punya earbud. Dari segi dia punya design aku suka. Dia macam panjang macam ni, memang betul-betul nampak macam Apple punya earpod kan. And dekat sini dia dah label dah left and right. So dekat bahagian bawah tu dia ada macam pin kat situ untuk korang charge dalam dia punya case lah. And dekat tengah-tengah antara pin tu dia ada satu lubang tu adalah dia punya mikrofon. Sebagai aku, kalau pakai dia kan, aku rasa macam selesa. Dia selesa and dia tak adalah kedap sebab dia just masuk kat sini je kan. Aku orang yang suka pakai yang macam earbud yang satu lagi tu, yang masuk sekali getah-getah tu dia terus macam kedap kan. Yang ni dia tak adalah berapa kedap sangat, just okay je, tapi selesa. Dia memang takkan jatuh. Kalau aku pakai untuk jogging pun memang selesa. And dia memang ngam kat sini. Dia tak ketat, tapi dia lekat kat telinga aku, lekat dekat cuping telinga aku ni. Dia ada dua jenis mode. Kalau kita tengok dekat bahagian kotak ni, dia dah ada tulis kat situ dia ada dua mode, which is normal mode and gaming mode. So macam mana nak switch daripada normal mode ke gaming mode, kau just tekan and hold, press and hold kedua-dua ni selama 3 second. 1, 2, 3.
Yes, dia akan tukar kepada gaming mode. So macam mana nak tukar balik ke normal mode, just macam buat macam tadi, 1, 2, 3 second, and dia akan ke normal mode balik. So kalau kau tap 2 kali, 1, 2, dia akan stop ataupun dia akan play that video ataupun that song yang korang tengah dengar. Kalau kau tekan 3 kali, 1, 2, 3 belah kanan, dia akan ke the next video ataupun ke the next song. And kalau kau tekan 3 kali belah kiri, 1, 2, 3, dia akan ke previous video ataupun previous song. Dia ada banyak lagi dia punya mode kat sini. Aku tak nak cakap satu-satu. Macam aku cakap tadi, video ni aku dah buat banyak dah review, so aku tak nak detail sangat. Aku just nak bagi tahu dia punya spec je. Dari segi dia punya distance, dia boleh pergi sampai 10 meter dia punya Bluetooth. So kalau kau duduk dalam bilik, aku nak pergi kat luar pun boleh dengar lagi dalam range 10 meter. Dia punya Bluetooth, dia menggunakan Bluetooth 5.2. So memang cepat dia punya connectivity. Kalau kau tengok, aku just buka je dia punya earbud ni and buka aku punya Bluetooth setting dekat aku punya phone. Dia just terus set dah, ada dah nama dia kat situ, H3, and just tekan, dia automatically memang cepat dia punya connectivity. Dia terus pair dengan aku punya phone. So kat sini kalau kau tengok, dia akan blinking macam ni, blinking slow macam ni, maksudnya dia tengah charge. Kalau kau buka ni, dia blinking laju kan, dia blinking laju. Sekarang ni aku dah pairing dah. Kalau kau tak pair lagi, dia akan blinking laju. Dia akan blinking laju untuk bagi tahu kat korang yang it's ready to pair lah dengan mana-mana device yang korang nak pair. So tu je apa yang aku nak review kat korang pasal banyak-banyak barang ni. So kalau kau tanya aku banyak-banyak yang mana aku suka kan, daripada 5 item ni, aku suka dia punya wireless charger ni. Sebabnya dia punya magnetic tu memang kuat, tapi kekurangan dia dari segi dia punya power tu lah. Orang cakap wireless charger akan jadi lambat sikit. Kalau kau nak cepat, kau just tucuk macam charge biasa lah. Tapi aku still suka. The next thing yang aku suka, which is dia punya USB-C hub ni. Dia punya USB-C hub ni memang dia ada banyak hub kat situ. So aku boleh guna untuk internet ke, aku boleh guna untuk aku punya display monitor ke, sebab aku pakai banyak monitor kan. So memang tak ada masalah kalau aku nak display banyak-banyak pun. So tu je guys review daripada aku. Kalau kau nak beli, kau boleh tekan link dekat bawah ni. Ada banyak item yang aku dah letak kat sini. Semua 5 item yang aku dah letak. So kau boleh beli je. Kau boleh beli dekat Shopee ataupun dekat Lazada. Ataupun video sebelum ni pun aku ada buat juga review daripada Ugreen. So dah banyak dah actually produk daripada Ugreen yang aku dah review kat korang semua. So aku rasa tu je guys review daripada aku. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video. And thank you so much also to Ugreen sebab bagi lagi. And hope we can collaborate in the next video lah. In the next collaboration maybe. So tu je guys. Thank you so much. Bye.